menyebutkan suatu peristiwa hitam dalam rekod cerita yang menimpa Muhammad Al-Fatih sebelum dia menawan Konstantinopel. Mungkin ramai tidak tahu bagaimana bahawasanya Sultan muda ini juga pernah diuji. Tidak semua orang berpuas hati dengannya. Demikian juga dengan Mursi. Tidak semua orang berpuas hati dengannya. Kalau anda pernah membaca buku ni, buku belakang pula, depan, iaitulah mana depan mana belakang ni, The Arab Awakening, iaitulah buku yang ditulis oleh Prof. Tariq Ramadan pada setahun lepas saya hadir dalam dia punya pelancaran buku yang ditulis ini sudah setahun lebih, tetapi sangat-sangat seperti membenarkan apa yang beliau ramalkan, di mana beliau menyatakan supaya kemenangan Ikhwanul Muslimun itu jangan terlalu diraih dengan terlalu yakin, seolah-olah tidak ada apa-apa akan berlaku selepas Mursi mengambil alih daripada rejim Mubarak. Beliau menyebut dalam bab yang disebut cautious optimism, maknanya hazard dalam menyebut kemenangan. Dia menyatakan Mesir bukan Tunisia. Mesir ini dia Arab Spring yang berlaku di Mesir ini, kita memerlukan sikap berhati-hati, di mana yang dominan tetap tentera. Military force terlalu dominan, dan mereka nampak segan ketika Mursi mengambil alih daripada Mubarak dan tentera telah berundur memberikan mandat kepada rakyat. Mereka seperti tidur seketika menahan kemarahan dan amarah mereka. Tetapi setahun selepas itu, iaitu pada peristiwa 3 Julai, mereka telah bangun daripada tidur lena mereka, mengkhianati presiden dan melakukan apa yang kita telah lihat. Sesungguhnya ini suatu pengalaman yang saya kira pahit bagi seluruh kita. Kita duka cita dengan apa yang berlaku. Kalau kita sudah begitu sedih dengan adegan penangkapan yang telah berlaku, kita tidak boleh bayangkan lagi para pejuang Ikhwan di sana sendiri. Tetapi kita tidak boleh menafikan semua ini ada hikmah dari sisi langit, ada pelajaran, ada bahasa yang mahu disampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita membelik sejarah Muhammad bin Murad Al-Fatih membuka Konstantinopel pada 1453, sebagaimana yang telah saya kongsikan dengan adik-adik semua di Muntah sana sebelum ini, dalam lebih kurang 9 tahun, lebih kurang 7-8-9 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih melangkah sejarah, beliau mempunyai pengalaman pahit dalam hidupnya. Pengalaman yang kalau kita ada kesempatan interview Muhammad Al-Fatih ni, kalau dia sharing dengan kita apa pengalaman pahitnya, maka pengalaman pahitnya adalah beliau pernah digulingkan pada September 1446. Ini adalah tarbiyah daripada Allah dalam bentuk takdir musibah yang menimpa beliau. Kenapakah Sultan Muhammad pada umur 14 tahun telah digulingkan? Beliau mengambil alih pemerintahan daripada ayahnya bukan sebab dia nak, tetapi ayahnya telah memberikan kepercayaan kepada anak 12 tahun ini untuk mengambil alih, replace tempat ayah. Kerana ayah sudah begitu penat berjihad di Albania, di Balkan, di Bosnia, di banyak tempat. Beliau sudah menjalin perjanjian yang damai, maka beliau yakin negara beliau berada dalam keadaan baik antara kerajaan Osmaniyah dengan negara-negara Kristian yang begitu gerul dengan Sultan Murad. Tetapi siapa sangka apabila Muhammad ini mengambil alih pemerintahan pada umur 12 tahun, pada bulan Ogos 1444, Muhammad tidak pernah jangka Kristian akan membatalkan perjanjian damai ini dan terus menduru kepadanya untuk mengeluarkan kerajaan Islam Osmaniyah yang berpusat di Edirne ataupun Adrianople, dinyahkan daripada Eropah. Ini cerita sebuah peperangan besar yang membabitkan tahun 1444. Saya tak nak fokus di situ dulu adik-adik. Saya nak bawa anda kepada 1 tahun selepas peperangan yang membabitkan Muhammad Al-Fatih pertama kali menjadi sultan, iaitu dia telah digulingkan pada September 1446 oleh militeri yang lebih powerful yang bernama Yenisei. Dipanggil militeri Ikon, di mana Sultan Mehmed II ini telah diambil alih, telah digulingkan
Yang provokasi isu ini adalah seorang yang sangat tua dalam kerajaan beliau. Sama je dengan situasi Mursi, menteri yang telah diberikan amanah oleh Mursi telah khianat dan telah mengambil peluang daripada kelemahan sedikit yang ada pada Mursi untuk dia menggerakkan tentera-tenteranya bagi menggulingkan Mursi. Di dalam sejarah Muhammad Al-Fatih juga ada seorang tua yang dikekalkan jawatannya, yang terus diberikan mandat oleh ayahnya Sultan Murad untuk terus menjadi Grand Vizier. Grand Vizier ni Perdana Menteri kerajaan Turki yang berada bawah daripada Sultan, cuma tentera punya sektor berada di bawah dia. Peristiwa yang hampir sama adik-adik semua, di mana Halil Pasha namanya, bukan Hilal Pasha, Halil Pasha namanya, dia telah lama tidak berpuas hati dengan Sultan Mehmed yang kedua ini, kerana polisinya adalah dia mahu nilai semula idea membuka Konstantinopel yang telah dimatikan sejak daripada ayah beliau gagal membuka Konstantinopel 10 tahun sebelum beliau lahir, iaitu pada sekitar 1422. Jadi Muhammad Al-Fatih, bila dia jadi sultan pada umur 12 tahun, dia telah mencadangkan satu usul untuk menilai semula idea pembukaan Konstantinopel. Beliau begitu passionate, gairah untuk menuju Konstantinopel, nak langkah sejarah. Budak, biasalah, semangat muda itu ada. Inilah semangat yang ada kepada Mursi juga, walaupun dia sudah berusia. Kalau kita tengok ucapan-ucapan Mursi, selari dengan ucapan-ucapan Erdogan di Turki untuk membuka Palestin. Mereka menyatakan mereka bersama dengan Gaza, mereka membuka sempadan Rafah. Mereka menyatakan komitmen mereka untuk membela Gaza dan Palestin. Dan selari juga dengan nada Erdogan di Turki, di mana mereka mahu supaya Bashar Assad tunduk kepada kehendak rakyat selepas terbunuh hampir ratus ribu rakyat di sana. Disebabkan kelantangan Mursi dan Erdogan ini daripada Turki, Syria dan Israel yang berada di tengah dan Jordan anda semua berada di belah kanan mereka ini terkepung antara dua kuasa Mesir dan Sinai di bawah dan kuasa Turki di atas sana. Jadi ada yang menyatakan ada komplot Zionism di belakang tabir konspirasi yang berlaku di Mesir pada saat ini. Maka situasi yang sama pernah berlaku di zaman Muhammad Al-Fatih, di mana Halil Pasha tidak berpuas hati dengan polisi beliau. Ia seperti mahu kembali kepada kesubuhan menggerakkan jentera membuka Konstantinopel. Jadi Halil Pasha ni adalah Grand Vizier yang tak tahulah ada hubungan sulit ke dengan Byzantine, ada hubungan sulit ke tidak dengan Maharaja Konstantinopel. Itu terlalu banyak riwayat. Tetapi nak bagi tahunya, Halil Pasha ini dia terlalu berlembut dengan Konstantinopel dan dia cukup tak senang dengan Muhammad Al-Fatih punya polisi baru ni. Maka dalam senyap dia menggerakkan api-api hasad dengki cemburu, membakar semangat untuk menggulingkan Sultan yang muda ini, membawa pulang Sultan Murad yang kedua ke tahtanya. Dan ternyata Muhammad telah berjaya digulingkan. Mentor-mentornya seperti mentor dalam bahasa Turki dia panggil Lala, bukan Lalat, dia panggil Lala. Mentor Zaganos Pasha, Syihabuddin Pasha, Panglima Torhan yang dinyatakan dalam rekod-rekod sejarah. Ini mentor-mentor Mehmed yang telah mempengaruhi budak kecil yang tak ambil UPSR ni untuk menawan Konstantinopel. Punyalah dia ini dipengaruhi oleh mentor-mentornya untuk begitu gairah keterhujaan untuk menuju Konstantinopel, yang mana orang-orang sebelum beliau telah menemui kebuntuan, kegagalan, termasuk ayah beliau. Tetapi kerana didoktrin, dia masuk usrah. Jadi Al-Fatih ni, bila berlakunya kekuatan fikrah itu dipasang, maka budak ni bila jadi sultan, dia terlalu lantang, meskipun dia belum ada pengalaman yang banyak. Dan Muhammad ini dia terlalu lantang, sehingga seolah-olah dia rasa dirinya sudah seperti ayahnya. Padahal ayahnya dengan dia bagai langit dan bumi.
Tentera Yeniseri ini melihat tak sama. Kamu siapa wahai Muhammad? Kamu tidak ada rekod kamu berjaya dalam bidang ketenteraan. Kamu hanya ada pengalaman setahun saja mentadbir sebagai gubernur di satu pulau, di satu tempat, di satu kawasan parlimen yang bernama Manisa. Umur 11 tahun Muhammad menjadi gubernur di, bukan Manisa saya silap, di Amasya. Amasya ni dia selatan sikit Turki. So bila jadi gubernur ni, tiba-tiba ayah letak jawatan, ayah bagi tahta kesultanan pada beliau. Kalau setakat ada pengalaman jadi gubernur, kamu tak layak untuk membawa tentera saya menuju Konstantinopel. Kamu hanya mengheret tentera saya menuju ke lubang bubur. Jadi nak dimudahkan cerita, Muhammad Al-Fatih telah berjaya digulingkan, di mana Khalil Pasha menggerakkan tentera-tenteranya untuk melakukan penggulingan dan membawa Sultan Murad kembali kepada tahtanya. Dan episod ini adalah satu episod yang sangat hitam dalam sejarah Muhammad Al-Fatih. Tetapi adik-adik yang saya hormati sekalian, inilah kita kalau mahu jadi Al-Fatih. Saya percaya anda semua ada pengalaman pahit dalam kehidupan masing-masing. Soalnya bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman pahit itu. Di Mesir, bagaimana Ikhwan Muslimun mereka akan mengambil pelajaran daripada peristiwa yang berlaku pada saat ini. Kalau di Malaysia, ya, kita boleh katakan gerakan Islam, kemenangan Allah tangguhkan seketika. Allah tangguhkan, kita dah menang. Undi popular kepada gerakan Islam dan Pakatan Rakyat adalah undi popular. Tetapi Allah tidak menangkan kita. Allah belum memberikan kemenangan. Di Mesir, mereka sudah menang. Tapi setahun lepas itu, Allah menangguhkan sebentar kemenangan. Kita tak tahu apa hikmah Allah melakukan kesemua ini. Tetapi apa yang paling penting adalah bagaimana gerakan Islam